Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Anda bersama saya Dr. Muhammad Farid Rawi bin Abdullah. Hari ini merupakan satu hari yang bersejarah barangkali dalam hidup kita. Sebab kita akan bincangkan benda yang paling mustahak. Proses untuk menyucikan harta kita. Tidak lain tidak bukan, kita akan memperhalusi perkara yang berkaitan dengan zakat harta. Macam mana kita nak sucikan harta kita? Perkataan zakat itu sendiri adalah menggambarkan penyucian. Zakah, yazki, yuzaki, penyucian, menyucikan. Jadi harta kita ini perlu disucikan. Macam mana sucikan harta, Ustaz? Sucikan harta dengan mengeluarkan sebahagian harta itu ke jalan zakat mengikut hisab dan perkiraan seperti mana ditetapkan oleh syarak. Dan harta yang paling baik adalah harta yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nabi pun pesan, Nabi kata harta yang paling baik adalah harta yang ada di tangan orang yang boleh manfaatkan harta itu kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, adapun mereka yang beriman kepada perkara ghaib, mendirikan solat, mengeluarkan sebahagian harta rezeki yang kami berikan kepada mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat itu berbunyi infaq, tetapi sepakat ahli tafsir menyebut infak itu termasuk di dalamnya adalah zakat. Orang beriman tidak boleh lari daripada membayar zakat. Dia begini, mesti dalam hidup kita ni ada pentaksiran kehidupan. Pentaksiran kehidupan saya, kalau melibatkan jasad saya, badan saya, kekuatan saya bayar zakat melalui ibadat. Melalui solat. Solat saya 5 waktu sehari semalam. Itu adalah gambaran zakat badan saya. Zakat harta saya juga merupakan satu tanggungjawab yang saya perlu langsaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut, zakat ini adalah tu'khadh amwal min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nabi SAW pesan bahawa zakat itu ialah mengambil harta daripada orang kaya, orang yang dikurniakan rezeki melimpah dan kembalikan duit itu sebagainya kepada orang susah. Dalam suratul Hasyr Allah sebut, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta ini tidak sewajarnya dia berlegar di kalangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada duit, orang-orang yang memiliki harta benda. Ianya mesti dimanfaatkan kepada orang lain. Saya ada baca satu artikel, gambaran yang diberikan oleh ulama ni. Zakat ini adalah hak asnaf. Hak asnaf. Kita ada 8 asnaf seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sedekah, walaupun ayat ni berbunyi innamas sadaqat, tetapi ahli tafsir sebut sedekah dalam ayat itu bermaksud zakat. Zakat ini nak diberikan kepada siapa? Lil fuqara, kepada fakir. Wal masakin, kepada miskin. Wal amilin, golongan amil. Wal muallafati qulubuhum, golongan muallaf yang baru masuk Islam ataupun mereka yang jinak kepada Islam, yang hati mereka sudah dicenderungkan kepada Islam. Wa fir riqab, golongan yang tergolong dalam golongan terbelenggu, riqab.
wal gharimin, orang yang dibelenggu hutang, wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, wa ibnis sabil, faridatan min Allah, yang demikian itu adalah satu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada 8 asnaf. Clearly mention ada 8 asnaf di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 60. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kepada 8 asnaf ini harus dimanfaatkan zakat yang kita keluarkan. Sebab itu, saya sebut tadi, ada satu karya saya baca, digambarkan bila orang enggan membayar zakat, seolah-olah mereka telah merampas harta 8 asnaf ini. Walaupun saya ni ada duit, saya boleh cakap begini, saya kata, duit saya ustaz, saya punya, saya cari, saya punyalah. Tak, macam mana pun Allah beritahu rezeki itu aku yang bagi. Mana ada orang dapat harta sendiri, mana ada dia berguling daripada langit. Betul lah kita usaha, tetapi mesti dengan taufik, mesti dengan hidayah, mesti dengan keberkatan, dan Allah tundukkan segala kemudahan sampai kita jadi senang. Kalau Allah tidak tundukkan, kita pun tak jadi senang. Jadi bila diambil harta daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, itu yang ada 8 asnaf yang sebut, yang saya bacakan ayat Al-Quran tadi. Kita harus juga lihat bagaimana takrifan yang diberi oleh para sarjana Islam. Merupakan satu perkara yang menjadi asas, foundation. Dia mesti ada satu tapak yang kita letak seperti mana dibincangkan oleh ahli fiqh. Zakat ini merupakan kata terbitan daripada perkataan zakat syai' yazku, iaitu bermaksud bertambah dan subur. Tadi saya sebut zakat ini menyucikan, selepas dia menyucikan, dia akan suburkan lagi. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, ibu ayah, para penonton, belajar bagi zakat. Belajar bagi zakat, insya-Allah rezeki itu akan murah. Banyak dah cerita-cerita saya dengar, kisah-kisah saya dengar, perkongsian-perkongsian daripada sahabat-sahabat saya, sama ada yang berniaga kecil-kecilan maupun orang yang sudah berniaga besar-besaran yang jadi super dalam dunia perniagaan. Dia kata, ustaz, kekuatan saya ustaz, saya jadi maju ni ustaz sebab saya zakat ustaz. Allah Subhanahu wa taala bila berjanji tak pernah mungkiri janji. Allah kata, you bagi, aku tambah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Allah beri perumpamaan bagi mereka yang berinfak pada jalan Allah seperti seorang yang menanam sebiji padi. Cuba kita gambarkan. Kita keluar daripada dunia realiti kepada dunia bukan nak khayal tapi metafora ni. Ambil sebiji padi, tanam. Padi itu tumbuh. Tumbuh, dikeluarkan 7 tangkai. 7 tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 biji padi. Tadi saya punya punca apa tadi? Saya punya modal. Modal saya apa? Modal saya 1 biji padi. Kemudian dia jadi 700 biji padi. Satu padi menghasilkan 700 biji padi. Itulah umpama Allah beri kepada kita bagi orang yang berinfak, bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berzakat. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala beritahu Allah akan tambah kepada siapa yang Allah nak tambah. Mana pernah pupus atau mana pernah kering khazanah Allah. Khazanah Allah ni tak pernah kering. Allah akan bagi. Kita kena yakin. Kena yakin. Dengan berzakat, Allah akan bagi. Begitulah yang Allah umpamakan bila saya keluarkan. Umpamanya begini, RM1 saya keluarkan, Allah ganti RM700. Itu kalau RM1. Cuma Allah beritahu begini, Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan tambah kepada siapa Allah tambah. Wallahu wasi'un alim. Please put attention. Wallahu wasi'un alim. Sangat luas ilmu Allah. Allah tahu. Saya keluarkan RM1, dalam kocek saya ada berapa, dalam akaun saya ada berapa, orang di keliling saya tak tahu, Allah tahu. Yalah kan? Satu. Keduanya, kalau bila saya keluarkan RM10, dalam akaun saya ada berapa, Allah tahu. Sama atau tidak, saya yang bergaji RM10,000 dengan jiran atau kawan saya yang gaji RM3,000. Saya yang RM10,000, saya keluarkan RM1, kawan yang RM3,000, dia pun keluarkan RM1. Sama tak nilai orang yang gaji RM10 keluarkan RM1 dengan orang yang gaji RM3,000 keluarkan RM1? Sama atau tidak?
Jawapannya sama. Jawapannya tidak sama. Jawapan kita samalah. Kita akan cakap, tak sama Ustaz. Betul tak sama. Sebab Allah tahu siapa yang ada banyak, siapa yang ada sikit. Paling tidak pun, saudara, zakat ini akan beri ketenangan. Akan beri kepuasan. Akan bagi kita satu rasa, kita satisfied perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lena. Kita akan rasa tak ada hutang. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita yang lain. Sebab itu para ulama sebut, ia juga membawa maksud bersih seperti mana digunakan dalam surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang menyucikan diri. Bila saya sucikan harta saya suci dan yang saya makan adalah harta yang telah disucikan, saya jadi suci tak? Saya jadi bersih tak? Saya jadi bersih. Bayangkan makan minum saya makan, saya minum, saya expand, saya guna expenses, saya beli macam-macam, saya spend duit untuk itu, untuk ini, sedangkan zakat saya tak bayar. Dari mana nak dapat keberkatan hidup saya? Nampak kan? Ulama sebut orang yang tak bayar zakat ini adalah umpama orang yang telah mencuri hak asnaf. Biasanya saudara, kita ni kalau orang tengok orang mencuri ni, orang mencuri rumah siapa? Curi orang kaya lah, bukan saya nak menggalakkan. Tapi biasa yang berlaku, mencuri orang kaya lah, mana pergi curi rumah orang miskin? Rumah-rumah yang bumbung nak roboh, dinding nak runtuh, ada kau mencuri rumah tu? Tengok dari jauh pun kata, ni tak ada apa ni. Biasa orang mencuri rumah orang kaya. Tapi bila orang tidak membayar zakat, diumpamakan seperti mencuri rumah orang miskin. Dari miskin, awak curi pula hak dia. Sebab kita tidak boleh berpegang, kita kata, ini duit saya ikut saya lah Ustaz. Tidak. Kita mesti merasakan bahawa adanya tanggungjawab kita terhadap harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Seterusnya, setelah ulama bincang mengenai takrif zakat, kita mesti tahu apakah syarat-syarat wajib zakat. Orang kita tanya, Ustaz, saya nak berzakat, saya ni dah penuhi kriteria pembayar zakat atau tidak? Apa syarat saya nak bayar zakat, Ustaz? Okey, kita share hari ini, kita kongsikan. Pertama sekali, orang nak bayar zakat, mestilah beragama Islam. Yang keduanya, cukup nisab, cukup bilangan. Berapa nilai yang kita dikenakan zakat? Perinciannya saya akan kongsikan sebentar nanti. Yang ketiga, cukup haul. Cukup haul. Haul ni adalah dia kitaran tahun, iaitu 12 bulan Qamariyah, kecuali zakat biji-bijian, buah-buahan. Boleh jadi orang tu dia menuai padi 2 kali setahun. Mungkin juga 3 kali setahun. Mana tahu nanti ada hybrid teknologi dalam penanaman padi kan. Sekarang 2 kali. Sebelum ni sekali. Sekarang dah 2 kali. Mana tahu akan datang 3 kali. Begitu juga tanam-tanaman. Sekarang durian musangking, durian orang kita tanam. Mungkin juga dia berbuah 3 kali setahun. Mungkin juga 2 kali. So, tanaman-tanaman dia tidak terikat. Tanaman-tanaman buah-buahan ataupun zakat yang dikeluarkan sebagai zakat biji-bijian, buah-buahan, galian dan harta karun, dia tidak terikat kepada haul. Manalah tahu kan, pakcik pergi menyangkul kat kampung kan, menyangkul, bunyi besi. Korek-korek tengok harta karun. Tak bolehlah saya kata saya nak simpan setahun baru nak bayar zakat. Tak, kena bayar zakat immediately. Ya. Yang keempat, pemilikan sempurna. Maksudnya saya mestilah memilikinya sempurna. Kemudian yang kelima, harta yang berkembang. Harta yang berkembang ni ada 2. Satu, harta hakiki. Satu lagi, harta takdiri. Ini pun kita nak tahu juga. Apa pula hakiki, apa pula takdiri. Harta hakiki seperti binatang ternakan berkaki 4. Lembu, kambing, unta dan sebagainya. Dan juga hasil tanaman yang menjadi makanan asasi seperti padi, jagung, bijiran-bijiran lain dan barang perniagaan yang berkembang dan transaksi berlaku kerana urus niaga berniaga. Ini dipanggil secara hakiki. Benih hakiki. Takdiri, hakiki maksudnya nilaiannya boleh ditetapkan. Manakala takdiri adalah suatu perkara yang berubah. Contohnya saya ada emas. Saya ada emas 1 kilo. Tahun lepas harga dia lain, tahun ni lain. Bila saya pergi timbang,
Harga semasa berapa, saya kena buat taksiran, saya kena bayar ikut harga tahun ini. Saya tak bolehlah pada tahun 2010 lah ya, saya pernah bawa emas-emas saya yang kat rumah ni, saya pergi timbang. Pada masa tu saya dapati emas saya ni nilainya 300,000. Jadi zakatnya sekian-sekian, saya dah bayar dah. So dia pakai yang 2010 punya. Kiraan 2010. Harga emas 2021 berbeza dengan harga emas 2010. So kena taksi balik. So emas ni setiap tahun kita kena taksi. Setiap tahun kita kena pergi buat penilaian semua. Buat penilaian semula. Emas, begitu juga dengan perak. Mata wang. Mata wang sama juga, duit. Saya ada duit mata wang. Duit saya sekarang nilai dia lain, besok lain. Kan duit ni dia ada pasang surut nilai dia. Mungkin saya ada US dollar dekat dalam simpanan saya 5,000 atau 10,000 US dollar. Pada tahun 2015 dengan 2021, nilai dia tak sama. Saya simpan duit tu. So dia ada perubahan pada nilai. Itu juga kena bayar. Kena bayar zakat. Seperti juga dengan bahan-bahan galian yang dimiliki. Seperti timah dan lain-lainnya. Tanaman dan ternakan lain yang diusahakan secara komersial, ini juga dipanggil secara takdiri. Dia ada perubahan pada harga, perubahan pada nilai pasaran. Manakala persoalan yang pernah biasa juga orang kita berbincang, Ustaz, begini orang kita kadang dia confuse. Dia apa? Confuse dia. Saya dah bayar zakat dah Ustaz. Bila? Bulan puasa. Itu zakat fitrah. Ini zakat harta. Kan lain. Zakat fitrah lain. Zakat harta lain. Dua benda yang beza. Ada orang dia bayar zakat fitrah je. Zakat harta dia tak pernah ambil kisah pun. Zakat perniagaan pun tak ambil kisah pun. So kita tidak boleh. Zakat fitrah dengan zakat harta lain. Apa dia zakat fitrah? Zakat fitrah ini tuan-tuan, zakat fitrah ialah zakat yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Pertamanya adalah individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi raya. Malam dan pagi raya. Cukup lebihan dikeluar zakat. Kalau dia sendiri tak cukup, tak perlu. Sebab itu dia kata mesti orang yang mampu. Yang keduanya, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Macam mana tu? 28 Ramadan. Besok 29. Ataupun 29 Ramadan lah. Petang. Budak tu lahir. Petang lahir, pukul 5 lahir. Lepas tu sebelum maghrib dia meninggal. Ataupun sebelum maghrib dia meninggal. Atau selepas maghrib dia meninggal. Yang penting dia lahir pada bulan Ramadan. Kena bayar zakat fitrah ke atas anak tersebut. Walaupun sudah tapi dia hidup. Dia consider hidup di bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan dia membayar zakat fitrah. Yang ketiga ialah memeluk Islam sebelum terbenam matahari. Katakan ada kawan saya seorang ni dia nak mengucap masuk Islam. Ustaz, saya mau masuk Islam. Boleh? Bila dia masuk Islam? Dia masuk Islam pada 29 hari bulan Ramadan pukul 6 petang. Ataupun 6.30, maghrib pukul 7. Ataupun 6.55. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Selesai je. Alhamdulillah, terima kasih saudara masuk Islam, baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib Ramadan terakhir. Dengan azan itu dah masuk Syawal. Dia kena bayar zakat. Walaupun dia masuk Islam di hujung. Zakat fitrah. Yang kelima, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Begitu juga. Jadi zakat fitrah ini adalah suatu kadar yang ditetapkan musim bulan Ramadan. Dia boleh bayar pada hari pertama Ramadan sampailah hari yang terakhir ataupun pagi raya dibenarkan untuk kita membayar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ini bincang oleh ulama. Kadar zakat fitrah ialah satu gantam Baghdad bersamaan 2.7 kilogram beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri. Sebab itu kita lihat kalau di Selangor harganya lain, kalau di Perak harganya lain, di Kelantan lain. Kalau di Selangor ada beberapa kategori zakat fitrah
RM7, RM14, RM21. Kenapa Ustaz? Sebab ikut kadar beras yang kita makan lah. Ada orang dia makan beras yang memang first class punya beras, yang mana RM21 1 kg. Ada orang makan beras RM14, ada yang makan RM7. So tengok, dia mestilah bayar zakat mengikut kadar beras yang dimakan. Kalau beras mahal dia kena bayar. Tak boleh makan beras mahal, bayar zakat beras yang paling murah. Jadi kita kena berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembayaran zakat. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, dalam kita membayar zakat ni harus kita faham bahawa ianya adalah tanggungjawab kita dalam membantu membangunkan sosial ekonomi umat Islam supaya orang Islam menjadi orang yang komited dalam membayar zakat. Kerana zakat itu adalah suatu proses untuk memastikan kecaknaan kita, rasa kebertanggungjawaban kita sesama orang Islam. Dalam Al-Quran banyak kali Allah Subhanahu wa taala sebut perkara berkaitan dengan zakat. Dalam hadis-hadis Nabi SAW suruh kita berzakat supaya zakat ini menjadi salah satu tunjang utama bagi membangunkan ekonomi orang Islam. Kita juga berharap lebih banyak lagi company-company ataupun syarikat-syarikat korporat milik penuh orang Islam harus tampil untuk membayar zakat. Mengikut beberapa kajian dilakukan, syarikat-syarikat orang Islam ni atau Bumiputera orang Islam ni masih lagi kesedarannya rendah dalam membayar zakat. Kalaulah orang Islam ni dapat bersatu dalam membangunkan institusi zakat dengan mengeluarkan zakat, saya pasti banyak masalah orang Islam dapat diselesaikan. Kerana zakat ini adalah merupakan tunjang pembangunan ekonomi dan juga menjaga kelestarian pembangunan ummah dalam sesebuah negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, siapakah yang layak dapat zakat? Seperti yang dibincang oleh sarjana-sarjana Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ayat dalam surah At-Taubah yang ke-60. Allah sebut fakir. Fakir siapa fakir? Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan, menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian atau keperluan tanggungannya, dan tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana atau orang-orang di bawah tanggungannya. Itu yang pertama. Fakir. Tak cukup. Fakir ini, dia dapat gaji tapi tak cukup. Itu fakir. Miskin, seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang dapat memenuhi sebahagian keperluan asasnya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Dia berbeza, miskin. Miskin dia cukup, sangat-sangat cukup dan tidak ada, tak boleh nak simpan lah senang cerita. Dapat cukup aja. Dan itu pun ada kadang-kadangnya tak cukup. Berbeza fakir dengan miskin. Bak kata orang tu miskin ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu bagi sifir mereka yang digelar sebagai miskin. Fakir, dia ada pendapatan tapi tak cukup. Masih lagi perlu bergantung kepada orang lain. Kategori yang ketiga ialah amil. Amil ialah mereka yang menguruskan, mentadbir, kolek duit, pentadbiran di majlis-majlis agama, pentadbiran di pusat-pusat zakat. Mereka ini dikategorikan sebagai amil. Mereka dapat 1/8 daripada agihan zakat ataupun mengikut kadar yang ditetapkan oleh jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Yang keempat adalah golongan mu'allaf. Golongan mu'allaf. Dulu saya mu'allaf, sekarang tak mu'allaf. Kalau siapa-siapa panggil saya mu'allaf sekarang, saya pun nak minta zakat dengan dia. Saya akan masuk dalam kategori orang dapat zakat. Saya ni kalau tuan-tuan melihat terpampar di kaca TV, bercakap di media-media TV di arus perdana, adalah hasil daripada pelaburan melalui zakat. Jadi tuan-tuan bayar zakat, inilah hasil dia. Dan lebih ramai lagi di luar sana yang telah mencapai kejayaan melalui zakat yang tuan-puan sumbangkan. Jadi yang keempat saya sebut tadi mu'allaf. Dan mu'allaf ini ada satu isu yang selalu orang bincang. Ustaz,
mu'allaf ini, yang tak Islam ni dikategori mu'allaf atau tidak Ustaz? Ataupun orang yang jinak-jinak dengan Islam, dia mu'allaf tak Ustaz? Boleh tak dia dapat zakat? Ada perbahasan ulama'. Pertama sekali, ulama' sebut mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum adalah mereka yang telah dijinakkan hati, iaitu golongan yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Kalau mengikut fatwa negeri Selangor, mu'allaf ini 5 tahun. Dulu 3 tahun, sekarang 5 tahun. Masih ada negeri yang kekalkan mu'allaf ini untuk 3 tahun. Jadi selama dia mu'allaf selagi 3 tahun, dia bolehlah guna duit zakat ataupun peruntukan zakat untuk asnaf mu'allaf. Dia termasuk, maksudnya mereka juga akan dapat manfaat. Ada negeri sebut 5 tahun mu'allaf ni. Selama 5 tahun lah mereka akan dapat bantuan. Siapa? Mu'allaf. Selepas itu, mereka tidak lagi dah mu'allaf. Tapi, walau bagaimanapun, biarpun mereka ni, katakan begini 5 tahun dia mu'allaf. Tahun ke-6, dia tak mu'allaf dah. Habis. Kalau dia susah macam mana Ustaz? Kalau dia susah, kita transferkan dia ke dalam akaun fakir miskin. Kita transfer, pindahkan dia. Dia tidak lagi di bawah peruntukan mu'allaf. Itu mesti clear. Dan kita juga tahu bahawa mu'allaf ini di Malaysia, setiap negeri ada tanggungjawab menguruskan mu'allaf. Dari sudut kelas pengajian mereka, dari sudut aktiviti pembangunan mereka. Tuan-tuan, ada mu'allaf di Malaysia ni yang satu keluarga dapat bantuan. Hampir 3,500. Ada yang dapat 3,000. Sewa rumah, bantuan dapur, belanja, perbelanjaan bulanan, anak-anak, yuran ke sekolah. Kalau ada suami isteri yang sakit, diberikan peruntukan. Kalau dialisis, dibayar lagi. Semua ini melalui peruntukan kantung daripada zakat melalui asnaf mu'allaf. Besar. Jadi, di Selangor pun sama juga, peruntukan hampir 45 juta diperuntukkan untuk pengurusan mu'allaf. Jadi mu'allaf di Malaysia ni memang terbela. Sebab itu kadang-kadang saya terkejut bila ada mu'allaf duduk di persimpangan masjid, di tepi jalan, tunjuk kad dia mu'allaf minta bantuan. Jadi kita rasa terkilan, sedangkan dia ada platform-platform yang sediakan bantuan untuk mereka. Yang seterusnya ialah riqab. Persoalan berkaitan dengan riqab. Riqab ni, ini perkataan raqab. Raqab. Ini riqab. Raqab. Mereka yang terbelenggu. Terbelenggu dengan hutang. Terbelenggu dengan sesuatu musibah. Mengikut ulama sebut, memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan, sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental, seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu. Kita ingat tak sebelum ni ada isu berkaitan dengan bila ada pihak zakat menyantuni golongan LGBT. Ada orang marah. Dia kata, apa ni bagi bantuan kepada mereka? Mereka juga kita anggap sebagai yang terbelenggu dengan suatu keadaan yang mereka perlu dibantu, ditolong, dinasihatkan. Perlu ada aktiviti tertentu untuk keluarkan mereka daripada belenggu. Kemudian kita ada al-gharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak bagi mereka yang terbelenggu hutang. Juga boleh mendapat bantuan daripada lembaga zakat ataupun pusat-pusat zakat untuk mereka dikeluarkan daripada menjadi hamba kepada hutang. Hutang ini satu benda yang sangat membebankan, akan menjadikan manusia ini terbelenggu, rasa tertekan, rasa tidak senang hidup, dan kita tahu ada pelbagai perkara yang berlaku di luar sana kerana tidak tertanggung dengan hutang. Lembaga zakat, pusat-pusat zakat boleh dicari untuk meringankan, untuk keluarkan kita daripada masalah yang disebutkan sebagai dibelenggu hutang. Fi sabilillah, apa saja aktiviti? Fi sabilillah, bina masjid, bina surau, bina sekolah, bina hospital, hantar anak kita pergi belajar kat luar negara, belajar medik, belajar engineering, semua mereka haruslah dilihat sebagai satu pelaburan yang menguntungkan melalui kantung-kantung zakat. Ibnu Sabil, mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh syarak di mana-mana negeri atau negara yang perlukan bantuan, bagi mereka yang terputus bantuan. Jadi ini yang disebut sebagai bantuan komprehensif yang disediakan oleh Islam, yang disajikan oleh Islam sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang bermasalah dalam pelbagai keadaan. Jadi diambil zakat itu, wang itu daripada mereka yang berhak mengeluarkannya dan dibayar kepada mereka yang memerlukannya.
Ada soalan yang timbul. Ustaz, apa hukum bagi zakat kepada orang bukan Islam, Ustaz? Sebab baru-baru ni adalah saya baca dalam surat khabar ataupun dalam media sosial orang kata, kenapa tak bagi zakat? Boleh bagi tak zakat kepada orang bukan Islam? Nak bagi zakat kepada orang bukan Islam. Ulama berpendapat begini. Saya bekalkan kepada para penonton apa yang disebut oleh ulama. Pertama sekali, para ulama berbeza pendapat dalam isu ini kepada dua pendapat utama. Pertama sekali, jumhur ulama, maksudnya majoriti ulama tidak membenarkannya. Misalnya Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, fihi anna zakata la tudfa'u ilal kafir atau ila kafir. Dan sesungguhnya zakat itu tidak diberi kepada orang yang bukan Islam. Ini pendapat jumhur, daripada situlah pendapat-pendapat lain terhasil. Yang kedua, pendapat kedua pula membenarkan dengan merujuk kembali kepada definisi mu'allaf yang telah dibagikan kepada mereka yang sudah masuk Islam atau belum masuk Islam. Siapa mu'allaf? Kalau di Malaysia, mu'allaf ini adalah orang yang telah masuk Islam. Dan ada juga yang berpendapat mu'allaf ini bagaimana hatinya telah dijinakkan. Saya ada jalan keluar pada isu ini. Bukanlah pusat-pusat zakat atau institusi zakat di Malaysia ini rigid, tak nak tolong. Saya bagi satu senario. Contoh, saya Islam. Di bawah penjagaan saya ada ibu dan ayah saya yang tidak beragama Islam. Saya sebagai seorang anak, saya bertanggungjawab menjaga ibu dan ayah saya. Dengan memberi makan, beri minum, bagi perbelanjaan, tempat perlindungan. Tiba-tiba mak saya sakit. Saya tak mampu nak bantu mak saya. Mak saya tak Islam. Disebabkan mak saya duduk dengan saya dan tidak pernah membantah Islam saya dan tidak memusuhi saya, tidak musuhi Islam, maka pada ketika itu saya boleh propose nama mak saya sebagai salah seorang yang boleh mendapat manfaat daripada zakat. Yang ini peruntukan ni memang ada dan dipraktiskan dalam banyak negeri. Kalau ada orang kata zakat langsung tak peduli kepada orang tak Islam, tidak betul. Kita juga ada komitmen-komitmen yang lain yang perlu kita santuni untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang asalnya memang sudah orang Islam yang sedia ada pun sudah ramai yang susah yang perlu kita santuni. Namun para ulama lebih mengutamakan pemberian zakat kepada Islam yang memerlukan atas dasar dan hak kemaslahatan sebelum mengambil kira pemberian zakat kepada non-Muslim yang bertujuan dakwah semata-mata. Boleh ke mu'alaf yang sudah kaya raya ni, dia masuk lagi dalam kategori asnaf mu'alaf? Jawapannya tak boleh. Contohnya saya lah sekarang ni. Dah kerja, gaji tetap ada, pendapatan ada. Tiba-tiba saya masuk senarai nama untuk dapat bantuan. Tak boleh. Pertama sekali, saya telah melepasi had umur saya. Keduanya, dia ada haddul kifayah. Maksudnya kiraan itu 2,700, 2,800 kepada pendapatan seseorang itu, dia sudah mengeluarkan daripada haddul kifayah. Itu namanya haddul kifayah. Yang ketiganya, kalau dia ni seorang mu'allaf yang berharta ataupun sedang, adakah masih lagi perlu mendapatkan bantuan? Boleh jadi bantuan ini kita perincikan, maksudnya bukan bantuan bentuk wang ringgit, bantuan dalam bentuk menyediakan kelas-kelas pengajian. Katakan si fulan masuk Islam. Dia ni memang ada kereta, dia ni memang senang lah, maksudnya dia ni orang ada pendapatan. Tapi masih boleh dapat manfaat daripada zakat melalui menghadiri kelas-kelas pengajian yang disediakan. So masih lagi dia dapat manfaat daripada kelas-kelas yang dianjurkan oleh zakat. Kemudian ada juga orang bertanya ataupun orang, yalah sekarang ni kan dia ada juga mereka yang beranggapan, alah Ustaz, nak bayar zakat, tak payahlah bayar dekat pusat-pusat zakat ni. Kita bayar terus je. Kat rumah kampung saya ramai yang miskin, ramai yang fakir miskin. Saya tanya senang aja. Dalam zakat yang kita bayar ni, dia ada 8 asnaf. Dia ada 8 asnaf. Macam mana kita nak bagi pada 8 asnaf? Kalau saya seorang, mampu tak saya menyantuni 8 asnaf ni? Mesti jawapannya tidak. Habis, kawan saya nama Ahmad bagi 10,000 zakat. Yang Ali bagi 10,000 zakat. Yang Abu pula bagi 5,000 zakat. Jadi saya kumpul zakat-zakat ni jadi jumlah besar. Jadi saya pun carilah 8 asnaf ni.
Cari 8 asnaf. Dan 8 asnaf ni pun tak sama jumlah agihan. Fakir miskin lebih banyak. Katakan kantong zakat saya hari ini 100 juta. 100 juta. Saya ada 8 asnaf. Saya mesti lihat pemberatnya di mana. Siapa yang lebih ramai? Asnaf fakir miskin ke mu'alaf? Rikab ke yang ramai? Atau gharimin ramai? Ataupun amil yang ramai? Mana yang ramai? Saya akan lihat, Ustaz, fakir miskin ramai Ustaz. Fakir miskin ramai. Jadi daripada 10, 100 juta tu, mungkin juga 50 juta pergi kepada fakir miskin. Dan 50 juta lagi, lihat kepada mu'alaf bagi 2 juta, rikab bagi 1 juta. Dia bukannya satu yang compulsory. Tak mesti, saya bagi 8. Dan keputusan nak bagi berapa peratus kepada asnaf-asnaf ini adalah dilakukan oleh majlis fatwa ataupun jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Soalan kedua, saya suka kepada kenyataan yang diberikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi bila orang bertanya apakah wajib membayar zakat kepada pihak pemerintah. Yusuf Al-Qardawi sebut bahawa sepakat ulama berpendapat bahawa mengutip dan mengagihkan zakat ini adalah tanggungjawab pemerintah. Yang kenyataan ini sangat popular dalam karya beliau, rujuk dalam karya beliau Fiqhuz Zakah. Begitu juga apa yang disebut oleh mengikut undang-undang di Malaysia. Kuasa memungut dan mengagihkan zakat diletak di bawah kuasa negeri masing-masing. Jadi untuk itu, kita nak mewujudkan satu suasana yang harmoni dan juga terurus secara sistematik. Okey, saya nak tanya sekarang ni. Okeylah, kita kata saya nak agih terus. Saudara ada ke senarai nama fakir miskin kat Selangor? Saya nak agih terus. Saudara ada ke senarai nama mu'alaf kat Selangor? Saya nak agih terus. Saudara ada ke senarai nama mereka yang kategori sebagai gharimin? Amil, ada ke? Saya tak ada. Habis, siapa yang ada? Pusat zakat yang ada. Lembaga zakat yang ada. Mereka ada senarai. Mereka ada statistik. Mereka ada sistem yang bila seseorang itu memohon bantuan zakat akan diklasifikasikan. Dia ni fakir miskin ke, atau fi sabilillah ke, atau mu'allaf ke, ada kategori-kategori. Daripada situlah baru kita dapat lihat pemantauan dan juga pemerkasaan. Dan zakat ini tuan-tuan, dia bukan sekadar bagi duit. Kita fikir duit, bagi duit. Tak, dia bukan sekadar bagi duit. Dia adalah membangunkan mu'alaf. Dia mesti mewujudkan ekosistem. Saya mesti buat strategi. Takkan dah 10 tahun dia jadi fakir miskin. Takkan 15 tahun jadi mu'alaf. Mana boleh. Saya sebagai orang yang mentadbir zakat, mesti wujudkan satu platform ataupun satu plan strategi untuk keluarkan mereka. Yang ini semua ada di pusat-pusat zakat. Bagaimana mereka menyediakan platform-platform untuk membangunkan golongan-golongan asnaf. Saudara, mereka adalah saudara. Golongan asnaf adalah saudara kita. Mereka adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar untuk kita bantu mereka. Ingat bahawa rezeki yang Allah kurniakan kepada saya, kepada saudara, bukanlah hak kita sepenuhnya. Kita hanyalah pemegang ataupun pemegang amanah. Kita hanya diberi pinjaman sementara waktu nak lihat siapa di antara kita yang berasa lunak, yang jatuh hati dengan wang ringgit lalu dikumpul-kumpul-kumpul, dan siapa di antara kita yang melihat bahawa wang ringgit yang dibelanjakan itu adalah simpanan hakiki. Semua yang kita belanja akan habis. Semua yang kita infakkan itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, zakat ini adalah kewajipan kita bersama. Tak kira zakat harta, zakat pendapatan, gaji kita bayar, dan juga zakat pelaburan, zakat simpanan, semua itu kita kena belajar, kita kena tahu supaya tak ada seorang pun di antara kita yang dipersoalkan di akhirat kelak. Bagi mereka yang tidak membayar zakat, besok harta benda mereka ini akan jadi bahan pembakar, kemudian dituangkan dalam perut, dalam mulut mereka sampai tembus di belakang. Jadi kita tidak mahu besok kita diterima, kita berhadapan dengan satu hukuman yang begitu besar. Saudara kena ingat bahawa harta yang Allah berikan kepada saya manfaatkan kepada orang lain, saya akan mendapat kepuasan hidup, saya akan dapat keberkatan hidup yang lebih membahagiakan. Terima kasih kepada mereka yang telah membayar zakat, dan kita doakan kepada saudara-saudara di luar sana yang berzakat, semoga Allah murahkan lagi rezeki, semoga Allah bangunkan lagi
harta benda saudara-saudari menjadi orang yang lebih diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, para penonton yang saya kasih sekalian, rancangan ini dibawakan oleh ASNB. ASNB membuka peluang kepada para pelabur untuk melabur sambil beramal. Wakafkan unit amanah anda untuk manfaat yang berkekalan. Info lanjut, sila layari www.asnb.com.my. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.